Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini kita akan belajar tema 1 unit 1. Pembelajaran kita hari ini akan berfokuskan kemahiran mendengar dan bertutur, di mana di akhir pembelajaran murid dapat menghuraikan 3 faktor yang menyebabkan azam seseorang tidak dapat dicapai dan 3 cara mengatasinya. Yang kedua, menyenaraikan 3 azam utama yang ingin dicapai di tahun baru dan cara untuk menggapainya. Mari kita teruskan. Sebelum itu, jom kita dengar sebuah lagu dulu untuk kita naikkan sedikit semangat kita. Hari pertama kita ke sekolah, kita atur langkah penuh iltizam. Semangat kita kian membara, ingin pulang bawa kejayaan. Era baru dunia pendidikan, mencapai daya pemikiran. Salah leka berangan-angan, nanti kita ketinggalan. Ayolah kawanku, kita berusaha menuntut ilmu sepanjang waktu. Kejayaan terbentang seluas lautan. Andai kita gagal, jangan putus asa. Tewas hari ini bukan selama-lamanya. Teruskan berusaha sehingga berjaya. Bersama-sama kita ganding bahu, jabatan hari muka. Bersama-sama kita genggam tekad, menggapai cita-cita. Ayolah kawanku, kita berusaha menuntut ilmu sepanjang waktu. Kejayaan terbentang seluas lautan. Andai kita gagal, jangan putus asa. Tewas hari ini bukan selama-lamanya. Teruskan berusaha sehingga berjaya. Bersama-sama kita ganding bahu, tempuhi cabaran hari muka. Bersama-sama kita genggam tekad, menggapai cita-cita. Menggapai cita-cita. Menggapai cita-cita. Okey, kita pun dah dengar lagu tadi, sangat rancak, sangat bersemangat. Sebenarnya lagu tadi liriknya ada di dalam buku teks muka surat 2 yang bertajuk Menggapai Cita-Cita. Kalau kita tengok lagu tadi, ada beberapa perkataan dalam lirik tu yang sangat berkaitan dengan kita dan ingin kita hayati maknanya. Jom. Antara perkataan dalam lirik tersebut yang ingin kita hayati maknanya ialah iltizam, leka dan ganding. Okey, yang pertama iltizam. Menurut Kamus Dewan, iltizam bermaksud keterlibatan secara bersungguh-sungguh dan penuh bersemangat dalam melaksanakan sesuatu. Kalau kita lihat dalam lirik ini, dia ada bagi ayat kita atur langkah penuh iltizam, bermakna kita perlu bersungguh-sungguh untuk kita mulakan langkah kita untuk menggapai cita-cita. Yang kedua, leka. Leka bermaksud lalai dengan sesuatu, asyik dengan sesuatu ataupun lengah. Kalau dalam lirik ini, ayatnya usahlah leka berangan-angan. Maksudnya, kita tidak boleh terlalu lalai untuk berangan-angan sehingga mengetepikan langkah kita untuk menggapai cita-cita. Yang terakhir, ganding. Ganding bermaksud berdampingan, berdekatan, berpadu tenaga, bekerjasama. Di mana dalam lirik ini kita dapat lihat ayatnya ialah bersama-sama kita berganding bahu. Maksudnya kita perlu bekerjasama untuk kita meneruskan langkah menggapai cita-cita kita. Kalau kita lihat setiap perkataan tadi, semuanya ada kaitan dengan menggapai cita-cita. Di mana ada kaitan dengan azam kan? Setiap orang mempunyai azam masing-masing.
Selalu kita dengar azam tahun baru kan. Selalunya kita akan cakap azam saya tahun ini ialah, kerana setiap orang ada azam masing-masing yang ingin dicapai. Kalau kita lihat dalam buku teks muka surat 3, ada beberapa rakan kita yang menyatakan apa azamnya yang ingin dicapai. Okay, yang pertama, mari kita lihat rakan kita Durgashini. Dia kata apa azam yang ingin dicapai ialah dia ingin menguruskan masa dengan baik. Sebab yang pertama tu dia ada nyatakan punca azamnya tak dicapai sebab pengurusan masanya tidak teratur. Jadi dia perlu uruskan masa dengan baik untuk pastikan azam tercapai. Kalau yang kedua, dia kata azamnya tahun lepas berjaya dan azamnya tahun ini dia ingin tingkatkan akademiknya. Okay. Dan dia apa yang perlu dia buat, dia tidak boleh terlalu terkejar-kejar, dia kena buat perlahan-lahan. Yang ketiga, dia ingin menabung dan dia tahu apa yang perlu dia buat. Dia kena guna sedikit-sedikit. Dan yang keempat, kawan kita, dia kata dia ingin lebihkan beribadah dan dia tahu apa maksudnya ibadah. Kalau kita lihat di sini, rakan-rakan kamu semua ada azamnya tersendiri dan tahu apa yang ingin dicapai dan tahu apa punca dan cara untuk mencapai azam. Setiap tahun kita berazam, tapi ada kan beberapa azam kita yang kemungkinan kita tak tercapai pun dalam tahun tersebut. Pernah tak kita terfikir, kenapa azam kita tak boleh dicapai? Kenapa kita tak boleh capai azam tersebut sedangkan kita telah rancang betul-betul? Okey, dari sini yang pertama sekali kita perlu tahu apa punca, apa sebab azam kita tak boleh dicapai. Kenapa kita sudah rancang tapi azam kita masih tak boleh dicapai? Kita kena tahu apa punca. Setelah tu kita dapatlah atasi daripada jadi macam tu supaya azam kita boleh dicapai. Punca, kita kena tahu apa punca azam kita tak dicapai. Mungkin pengurusan masa kita tak betul. Okay, macam kawan kita tadi, dia cari, dia tahu apa azamnya dan dia tahu kenapa azam dia tak dicapai. Sebab pengurusan masanya yang tak betul. Dia tidak ada jadual belajar, dia tidak ada penyusunan waktu untuk kehidupan sehariannya. Jadi dia tidak boleh buat capai azam yang dia rancang. Dan dia juga suka buat kerja bertangguh. Tu antara punca-puncanya. Dan kita kena cari apa punca yang menyebabkan azam kita tak boleh dicapai. Kemungkinan kita membuat kerja sambil lewa, dan kita perlu juga tahu apa cara untuk atasi supaya kita tak dapat buat kerja-kerja sebegitu dan azam kita pula akan dapat dicapai. Contohnya kalau kita tak ada penyusunan masa yang betul, tak ada jadual belajar, kita kena mula buat jadual belajar, kita kena mula susun masa dengan betul. Dan kalau kita selalu kerja bertangguh, selepas ni kita kena susun kerja-kerja kita supaya kita dahulukan kerja mana, kita siapkan kerja kita lebih awal. Kalau dari segi kewangan, kalau azam kita dari segi kewangan, kalau sebelum ni kita tak ada tabung yang khas untuk sesuatu apa yang kita nak capai, kita wujudkan tabung yang khas. Tu cara nak atasi. Jadi selepas ini kita kena tahu apa punca azam kita tak tercapai dan kita kena buat cara atasi untuk azam kita boleh dicapai. Jadi anda semua pun mesti ada azam masing-masing kan? Untuk tahun baru ni, apa azam anda yang anda ingin sekali capai? Walaupun kita dalam suasana PKP, dalam pandemik, tak semestinya azam kita tak boleh dicapai. Ada cara untuk azam kita capai. Jadi perlulah kita usaha sungguh-sungguh. Baik, kita pun dah lihat apa azam tahun baru seseorang, apa azam yang ingin kita capai. Kita pun dah lihat kalau azam seseorang tu tak dapat dicapai, apa antara puncanya dan bagaimana cara atasi. Jadi untuk tugasan hari ini, yang pertama, kamu perlu senaraikan 3 faktor dan 3 faktor
faktor azam seseorang itu tidak dapat dicapai dan 3 cara untuk atasinya. Contohnya, kalau azamnya ialah pengurusan masa yang tidak betul, kerja bertangguh. Jadi cara atasinya perlulah ada jadual belajar, perlulah ada jadual kerja yang lebih tersusun. Setelah itu, kamu perlu senaraikan apa azam yang sangat kamu ingin capai pada tahun ini. Setelah kamu senaraikan tugasan yang pertama dan tugasan yang kedua, kamu perlu buat video, rakam video dan hantar dalam Google Classroom.